Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini cikgu akan cuba buat ulang kaji dengan kamu tentang unit 2 Sains Darjah 6, peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains. Jadi cikgu highlightkan di sini apa dia punya tajuk, peraturan bilik sains. Jadi peraturan bilik sains ini adalah peraturan yang kamu perlu patuhi untuk keselamatan. Jadi bilik sains ni selalunya adalah makmal lah. Jadi kena ikut peraturan dia supaya nanti kamu selamat berada di dalam bilik sains, kamu jalankan eksperimen dan tidak membahayakan kamu. Kemudian orang-orang lain yang menggunakan makmal sains juga tidak ada masalah. Sebab tu kita kena ikut peraturan yang ada. Samalah juga kalau kamu keluar daripada rumah, kamu duduk di rumah, kamu pergi mana-mana tempat, setiap tempat tu ada peraturan yang kamu nak kena ikut. Kita jadi warga negara yang bertanggungjawab, ikut peraturan yang ada. Supaya nanti kita tak bermasalah dengan penegak undang-undang. Contohnya adalah polis, guru pun nanti tak adalah masalah kalau kamu ikut undang-undang yang sepatutnya ataupun ikut peraturan yang sepatutnya. Jadi ada setengah orang dia memang suka lawan dengan peraturan. Jadi bila dia suka lawan peraturan, kehidupan dia nanti akan ada selalu bermasalah. Ya. Jadi kita tengok apa peraturan-peraturan yang ada. Cikgu besarkan sikit kat sini. Nombor 1. Maksud bilik makmal dengan kebenaran guru. Jadi sebelum kamu masuk bilik makmal tu, kena pastikan guru ada dululah. Kalau guru tak ada pun, kamu ada kebenaran untuk masuk bilik makmal tu. Sebab dalam bilik makmal ada peralatan-peralatan yang bahaya. Jadi bila ada peralatan-peralatan yang bahaya, takut kamu nanti tiba-tiba terpegang ke, kamu pegang benda tu ke, kat situ tak ada siapa yang tahu kamu ada dalam bilik makmal tu. Dan kamu cedera disebabkan kamu pegang peralatan tu. Oleh itu, kamu kena pastikan kamu dapat kebenaran daripada guru. Dan bila kamu dapat kebenaran daripada guru, guru akan tahu kamu berada di dalam bilik makmal. Ataupun guru dah ada dalam bilik makmal tu dan dia bersama-sama dengan kamu. Kalau sesuatu berlaku, kamu akan ada orang yang akan tolong. Jadi kena pastikan bila masuk bilik makmal, kamu kena minta kebenaran. Kemudian dalam bilik makmal juga ada peralatan-peralatan sains yang harga dia mahal. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Dalam bilik makmal, bilik sains, ada peralatan-peralatan yang harga dia mahal. Contohnya termometer. Contohnya jam randik. Jadi peralatan-peralatan ini kalau hilang, pastinya orang yang masuk bilik sains tanpa kebenaran ni akan dituduh. Jadi pastinya kamu tak naklah dituduh mencuri atau mengambil sesuatu yang kamu sebenarnya tak buat pun. Tapi disebabkan kamu masuk bilik sains tu tanpa kebenaran, orang menuduh kamu. Jadi kena pastikan kamu masuk bilik sains dengan kebenaran guru. Seterusnya, buka cermin tingkap, on kipas. Okay? Jadi bila cermin tingkap tu dibuka, kalau kamu buat sesuatu eksperimen yang mudah terbakar ataupun mudah meruap ataupun yang menghasilkan asap, jadi asap tu perlu keluar daripada bilik sains. Kalau dia tak keluar, dia akan sentiasa ada dalam bilik sains yang menyebabkan ada orang akan sesak nafas, ada orang akan bau asap-asap tu atau wap-wap yang berbahaya tu. Jadi bila kamu buka tingkap, kipas tu bergerak, dia akan keluarkan asap-asap ataupun wap-wap, gas-gas yang tidak sepatutnya berada di dalam bilik sains. Jadi kena buka tingkap kipas supaya nanti aliran udara di dalam bilik sains tu berjalan. Kalau tidak, nanti kamu terpaksa kena hidu bau-bau yang contohnya kamu buat eksperimen yang melibatkan sesuatu yang busuk. Jadi kalau tak buka kipas, tak buka tingkap, nanti bau tu akan sentiasa ada dalam bilik sains tu. Jadi kena buka cermin, tingkap dan on kipas. Seterusnya, nombor 3, kita jalan aktiviti ikut arahan guru. Yang ini penting. Jadi apa-apa saja bila kamu berada di dalam bilik sains,
Kamu ikut arahan guru. Jangan buat sesuatu yang membahayakan, melanggar peraturan bilik sains, melanggar arahan guru. Okay? Guru pun dia bagi arahan mestilah untuk kebaikan kamu. Dia tak nak kamu cedera, kamu terluka, sesuatu yang buruk berlaku pada kamu. Jadi tolonglah ikut arahan guru. Seterusnya, nyalakan penunuh bangsen dengan betul. Penunuh bangsen ni apa? Penunuh bangsen ni macam sesuatu yang boleh menyalakan api. Dia macam dapur gas, tapi dapur gas ni dia kecil saja. Kita nak panas, contohnya 500 ml air atau 200 ml air. Yang benda-benda sikit-sikit saja, bukan yang macam besar dekat kita punya dapur tu. Jadi, nak nyalakan penunuh bangsen ni, yang boleh menyalakan api ni, kena cara yang betul. Jadi takut nanti apabila kamu nyalakan api di penunuh bangsen ni dengan cara yang tak betul, tiba-tiba api marak ataupun tiba-tiba terus besar. Jadi bila dia terus besar, dia akan menyebabkan kamu mungkin melecur disebabkan terkena api itu. Jadi dia ada teknik dan cara macam mana kita nak nyalakan api pada penunuh bangsen. Boleh ya? Jadi penunuh bangsen ni melibatkan api. Api ni ada keupayaan untuk melukakan kita, mencederakan kita. Jadi tak naklah sesiapa terluka, sesiapa tercedera, kulitnya terbakar atau bahagian-bahagian badannya terbakar. Jadi sesuatu yang perlu kita takuti. Jadi nyalakan penunuh bangsen dengan cara yang betul. Nombor 4. Seterusnya, kena ikat rambut. Kepada pelajar-pelajar perempuan, cikgu percayalah pelajar-pelajar lelaki rambut dia pendek-pendek saja. Tapi untuk pelajar-pelajar perempuan yang mempunyai rambut yang panjang, kena ikat rambut. Kalau kamu tak ikat rambut, kemungkinan rambut tu akan mengganggu kamu punya eksperimen. Sebagai contoh, kamu nak nyalakan penunuh bangsen. Jadi, bila kamu nyalakan penunuh bangsen, rambut kamu tak ikat, jatuh, menyebabkan kadang-kadang api yang dinyalakan oleh penunuh bangsen tu menyambar rambut kamu. Apabila menyambar rambut kamu terbakar dan dia pastinya juga akan kena pada kulit kamu. Jadi, bila kena pada kulit kamu, ia akan menyebabkan kecederaan. Jadi, tak naklah kecederaan tu berlaku. Pastikan rambut diikat. Dan apabila kamu ikat rambut juga, dia tak akan ganggu kamu bila kamu nak jalankan eksperimen. Jadi, kamu belajar waktu sekolah rendah lagi tentang ikat rambut ni. Masuk sekolah menengah, peraturan yang sama juga kamu kena buat. Masuk universiti, peraturan yang sama juga kena ikut. Ini adalah peraturan paling asas apabila berada di dalam makmal. Ikat rambut. Seterusnya, kamu kena buang bahan cecair dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Jadi, kamu buang bahan cecair dalam sinki, kemudian kamu alirkan air paip supaya senang dia nak bergerak dan lalu. Seterusnya, padam bahan bakar atau berbara sebelum buang ke dalam tong sampah. Ini penting. Jadi, bila kamu bakar sesuatu, kamu bakar contohnya lidi atau kayu uji. Kayu uji ada dua, kayu uji menyala, kayu uji berbara. Jadi sebelum kamu buang kayu uji yang kamu dah gunakan, kamu kena pastikan dia tidak ada api atau bara pada kayu uji itu. Sebagai contoh, kamu buang terus di dalam tong sampah. Dalam tong sampah tu ada tisu yang kering yang kemungkinan kamu dah guna. Bila bara tu kena pada tisu tu kemungkinan akan menyala api. Jadi bila menyala api, dia bakar tisu tu, dia bakar tong sampah tu. Bila dia bakar tong sampah tu berdekatan dengan langsir juga turut terbakar. Apabila langsir turut terbakar, dia mula bakar pada dinding. Kenapa dinding boleh terbakar? Kadang-kadang dinding tu cat minyak. Jadi dinding pula terbakar. Terbakar dinding, dia naik ke ceiling. Jadi, satu bangunan tu kemungkinan akan terbakar disebabkan kamu tak padamkan bara yang ada. Kamu tak padamkan nyalaan api yang ada, terus kamu buang ke dalam tong sampah. Jadi, tak naklah sesiapa nanti tuduh kamu telah merosakkan, membakar sekolah. Jadi, kamu akan bawa nanti sehingga
selama-lamanya peristiwa itu. Jadi pastikan benda-benda ni sangat bahaya. Padam bahan bakar yang berbara sebelum buang ke dalam tong sampah. Kemudian buang bahan pepejar ke dalam bakul sampah. Jadi benda-benda yang kita dah tak nak guna, kita buang dalam tong sampah. Lapor kepada guru, nombor 9. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Kalau kemalangan, kawan kamu terjatuh di dalam makmal ataupun kulit dia terlecur dikena air panas, kamu kena bagi tahu cepat-cepat dengan guru. Jangan kamu tak payah bagi tahu lah, nanti cikgu marah. Tak apalah kalau cikgu marah tu, tak apa. Biarkan cikgu marah. Sebab apa? Kamu telah cuai. Supaya nanti dia jadi ingatan kepada kamu. Daripada kamu biar kawan kamu cedera, tak ada dapatkan rawatan dan kecederaan tu makin teruk nanti. Kemungkinan nanti bila kamu terluka, kamu biar tak bagi tahu kat cikgu, luka tu berlaku jangkitan. Ada bakteria nanti hidup pada luka tu. Jadi bakteria bila dia hidup dekat luka, dia boleh masuk dekat salur darah. Jadi boleh masuk salur darah, boleh menyebabkan kamu nanti sakit. Sakit ni bukan sakit biasa, kemungkinan boleh maut. Pastikan bagi tahu dengan cikgu dekat sekolah apabila berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Contohnya peralatan makmal yang kamu guna jatuh, pecah. Kena bagi tahu dekat cikgu. Jangan kamu pergi ambil kutip pula. Bagi tahu kat cikgu dulu. Beritahu kat cikgu. Cikgu ada bekas jatuh, pecah. Jadi guru akan datang dan dia akan bagi tahu kamu apa yang perlu dilakukan. Jangan kamu pergi ambil cuci terus. Kemungkinan nanti bila kamu pegang bahan-bahan kaca yang tajam ni, kamu akan terluka. Kat situ bahaya dah. Seterusnya, guna peti kecemasan dengan bantuan guru. Jadi kalau ada berlaku luka, akan guna peti kecemasan. Jadi guru kemungkinan akan bersihkan tempat luka dulu, kemudian dia akan balut dengan plaster. Kalau teruk sangat, akan dibawa pergi ke klinik atau hospital. Jadi jangan, kena pastikan beritahu dulu guru, kemudian barulah kita gunakan peti kecemasan tu untuk kurangkan kesan luka atau kurangkan bahaya luka tu sebelum tindakan lanjut dilakukan. Boleh ya? Cikgu pergi teruslah. Susun kerusi, kemas bilik sains sebelum keluar. Jadi ini penting lah. Jadi bila kamu nak guna sesuatu, ini tak kisah kamu berada di mana-mana pun, peraturan ni adalah peraturan yang cukup asas. Bila kamu dah guna sesuatu tu, kamu simpan balik tempat dia. Contohnya, kamu ada pencil cases. Apa pencil cases bahasa Melayu? Cikgu pun tak tahu bahasa Melayu apa. Pencil cases, kamu simpan kamu punya kamu punya pemadam, kamu punya pembaris di dalam tu. Jadi bila kamu dah guna, kamu simpan balik, betul tak? Supaya nanti senang kamu nak cari, benda tu ada dekat situ, tak berselerak. Kalau orang ambil pun, kamu tahu ada yang benda tak cukup. Sama juga dalam makmal. Bila kamu dah guna kerusi tu, kamu kena simpan balik tempat dia, agar dia tak berselerak dan dia tak ganggu lalu lalang di dalam makmal tu, di dalam bilik sains. Jadi kena kemas juga. Jadi kita pergi mana-mana pun, kita dah guna bilik sains, kita dah guna peralatan yang ada, kita kena kemas. Itu tanggungjawab kita. Jangan kita harap orang lain nak buat untuk kita. Kemudian dilarang. Ni dilarang. Ini selalulah, maksudnya dilarang ni, benda ni berlaku di sekolah, di bilik sains. Jadi dalam bilik sains, benda yang dilarang untuk kamu buat yang pertama, bergurau dan berlari dalam bilik sains. Bergurau ni dia macam-macam. Contohnya kamu buat eksperimen, kamu guna ais. Ni dulu zaman cikgu belajar dulu, adalah kawan-kawan yang jenis nakal ni. Jadi bila ada ais ni, dia buat apa? Dia ambil ais tu, dia masuk dalam baju kawan dia. Dia masuk dalam seluar kawan dia, masuk dalam poket kawan dia. Jadi kawan dia tu menggeliatlah kesejukan. Jadi bila menggeliat kesejukan, kadang-kadang dia terlanggar penunu bangsa. Dia terlanggar beaker yang panas ataupun tempat memasak contohnya. Jadi membahayakan kesihatan, membahayakan diri dia. Jadi jangan bergurau. Kamu nak bergurau, kamu tunggu habis masa
eksperimen tu, kamu dah keluar daripada kelas, kamu bergurau lah. Bergurau pun janganlah bergurau yang melampau-lampau. Okey, dipastikan elak daripada bergurau dalam bilik sains. Kemudian berlari. Cikgu-cikgu tahu kamu ni dah sekolah rendah, sukalah lari, kan? Kejar orang tu, kejar orang ni, melawak dengan kawan-kawan, dan kawan-kawan bila melawak kamu geram, kamu ligan dia, kamu lari ke arah dia, dia pun lari mengelak daripada kamu. Jadi bila kamu lari tu, kadang-kadang kamu tak sempat nak break. Jadi bila tak sempat nak break, kamu terlanggar sesuatu di dalam makmal. Dan ni boleh mencederakan kamu, mencederakan kawan-kawan kamu, menyebabkan makmal tu, bilik sains tu tidak selamat kepada semua orang. Pastikan kamu tidak lari, kamu serius. Okey. Yang kedua, makan dan minum di dalam bilik sains. Ini tak boleh makan dan minum dalam bilik sains. Jadi bilik-bilik sains ni kadang-kadang dia ada banyak bakteria-bakteria. Contohnya kamu buat uji kaji, kamu belah ikan. Jadi kadang-kadang bila kamu belah ikan tu, waktu tu pun kamu nak makan juga. Jadi kemungkinan ada bakteria. Ikan tu kadang-kadang tak dibasuh ke, tak dicuci dengan elok ke, tangan kamu pun kamu tak cuci elok ke. Jadi dilarang makan di dalam bilik sains, minum di dalam bilik sains. Sebab apa? Sebab kemungkinan akan ada bakteria yang pada makanan kamu, atau ada keracunan pada makanan kamu. Jadi bilik-bilik sains ni ada bahan-bahan kimia yang membahayakan kadang-kadang. Jadi dia boleh mencemarkan makanan kamu, dan dia boleh menyebabkan kamu sakit. Jadi kalau bilik sains tu selamat pun kan, memang tak boleh makan dan minum. Memang sangat-sangat tak boleh. Bukan setakat sekolah rendah saja. Kamu masuk sekolah menengah, kamu masuk matrikulasi, kamu masuk universiti. Ini adalah satu peraturan larangan yang mana-mana tempat pun ada. Ya. Jadi, makan dan minum di dalam bilik sains dilarang. Lepas tu, nombor 3, sentuh, hidu, masuk sebarang alatan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Jadi kamu pergi masuk termometer ke, masukkan jam randik ke, nak melawak dengan kawan-kawan, masukkan tak tahulah cikgu. Benda-benda yang tak sepatutnya yang ada dalam bilik sains tu dalam mulut kamu. Jangan buatlah macam ni. Benda-benda yang pelik ni jangan buat. Memang ada setengah orang kawan-kawan kamu yang suka benda-benda pelik-pelik. Jadi bila dia buat benda-benda pelik, kawan-kawan gelak dekat dia. Jadi bila kawan-kawan gelak dekat dia, dia rasa special, dia rasa istimewa, semua orang lihat kepada dia. Tapi perkara tu membahayakan. Sebagai contoh, bila kamu masuk sesuatu dalam mulut kamu, kamu tertelan. Bila tertelan, kamu tercekik benda tu. Jadi dia akan halang laluan pernafasan kamu. Kamu tak boleh nak bernafas. Kamu ingat ya, jadi bila tak boleh bernafas, oksigen tak dapat dihantar ke otak dan boleh menyebabkan kematian. Cikgu ulang sekali lagi ya. Bila kamu tercekik, oksigen tak dapat dihantar ke otak, tak boleh nak bernafas, boleh menyebabkan kematian. Cikgu ulang sekali lagi, kematian. Jadi kamu tak naklah kawan-kawan kamu mati kan? Kamu tak nak diri kamu berada dalam keadaan yang macam tu. Jadi jangan buat perkara ni. Nombor 4, kita ada membawa keluar peralatan tanpa kebenaran guru. Jadi peralatan-peralatan sains ni kadang-kadang harga dia mahal. 600, 700, kan ada yang beribu-ribu harga dia. Jadi kamu tak boleh bawa keluar tanpa kebenaran guru. Jadi kemungkinan guru-guru nak guna di luar bilik sains lah. Tak apalah kalau dia benarkan kamu untuk bawa keluar. Tapi kalau tak boleh dia tak benarkan untuk kamu bawa keluar, jangan bawa keluar. Nanti orang akan tuduh kamu mencuri. Lepas tu kamu bawa keluar, hilang pula kan. Jadi hilang, mencuri. Jadi dia akan menyusahkan guru-guru yang ada. Kemungkinan dia akan menyusahkan ibu ayah kamu. Jadi kamu pastinya sayang ibu ayah kamu. Kamu tak nak susahkan mereka, tak nak menyebabkan mereka terpaksa kena ganti rugi balik apa yang telah kamu hilangkan. Jadi jangan buat perkara ni, membawa keluar peralatan sains, peralatan makmal, keluar bilik sains.